Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama Cikgu Mida, hari ini kita akan belajar salah satu tajuk dalam pelarasan pada tarikh imbangan iaitu pelupusan aset bukan semasa. Okay. OP kita ialah untuk menyatakan dan mengenal pasti sebab-sebab pelupusan aset bukan semasa, dan yang kedua untuk menghitung untung atau rugi dari pelupusan aset. Alright pelajar, cikgu kira kamu masih lagi ingat apa dia aset? Aset ialah harta yang dimiliki oleh perniagaan untuk menjana pendapatan. Okay. Ada dua jenis aset. Kita ada aset semasa dan aset bukan semasa. Right? Okay, hari ini kita lihat aset bukan semasa. Okay, antara ciri-ciri aset bukan semasa, ingat lagi tak apa dia? Okay. Yang pertama, aset bukan semasa ialah aset yang tahan lama. Ciri yang pertama, dia tahan lama. Yang kedua, dia boleh digunakan melebihi satu tempoh perakaunan. Dengan kata lain, melebihi tempoh setahun. Okay. Dan yang ketiga, aset ini mempunyai kecairan yang rendah. Kecairan yang rendah. Alright. Okay, kita boleh lihat contoh-contoh aset bukan semasa seperti kita ada alatan pejabat, kita ada kelengkapan, okay, ataupun perabot, ataupun kita ada mesin, kita ada kenderaan dan lain-lain lagi. Okay, jadi aset bukan semasa ni selepas kita gunakan, kadang-kadang berlaku keperluan, ada keperluan untuk kita jual semula, untuk kita lupuskan atas sebab-sebab tertentu. Jadi kita lihat apakah sebab-sebab pelupusan aset bukan semasa. Sebab yang pertama ialah aset tersebut sudah tiada nilai pada akhir usia gunanya. Contoh, usia guna aset itu dijangkakan 10 tahun. Selepas 10 tahun, aset itu memang dah tak boleh digunakan lagi. Jadi kita lupuskan. Sebab yang kedua ialah aset yang lama ditukar dengan aset yang baru. Terutamanya pada aset-aset yang mengalami perubahan teknologi. Seperti komputer, seperti handphone. So, perkembangan teknologi menyebabkan kita tidak mahu ketinggalan. So, kita akan upgrade kepada yang baru. Yang ketiga ialah aset-aset yang musnah disebabkan oleh bencana alam seperti berlaku banjir, berlaku kebakaran menyebabkan aset-aset yang kita ada itu sudah tidak boleh digunakan lagi. Jadi kita pun boleh lupuskan. Dan yang keempat, aset yang dijual kerana kita dah tak mahu gunakan lagi, sudah tak diperlukan dalam kita punya perniagaan. So, kita boleh jual aset tersebut. Alright, apabila aset bukan semasa dijual, selepas beberapa tahun dijual, maka kena ingat kita kena akaun aset itu perlu ditutup. Kita kena tutup akaun aset tu. Kita kena tutup akaun susut nilai terkumpul aset tersebut, dan juga kita akan kita akan kira untung atau rugi yang kita perolehi daripada pelupusan itu. Jadi seterusnya kita akan lihat bagaimanakah untuk kita menghitung untung atau rugi pelupusan. Jadi ingat ada 3 maklumat penting yang perlu kita tahu untuk kita menghitung untung atau rugi pelupusan aset. Yang pertama, kita kena tahu harga kos aset tersebut. Harga kos masa aset tersebut dibeli. Yang kedua, kita kena tahu jumlah susut nilai terkumpul aset tersebut daripada ataupun mulai tarikh aset itu dibeli sehinggalah tarikh pelupusan dibuat. Jadi susut nilai terkumpul aset. Dan maklumat yang ketiga, kita kena tahu harga jualan aset pada masa pelupusan. Jadi dengan 3 maklumat ini, kita dapat kira untung atau rugi yang kita perolehi daripada pelupusan itu. Jadi kita lihat contoh.
Okey, contoh pertama, sebuah kenderaan dibeli pada harga kos RM10,000 pada 1 Januari 2018 telah dijual pada 31 Disember 2020 dengan harga RM4,500. Right? Susut nilai terkumpul kenderaan tersebut ialah RM6,000. Jadi, perkara pertama di sini ialah kita kena kira nilai buku. Okey, pelajar, apa dia nilai buku? Nilai buku ialah harga kos tolak susut nilai terkumpul. Okey, harga kos tolak susut nilai terkumpul, kita dapat nilai buku. Okey, jadi contoh soalan ini, harga kos dia RM10,000, susut nilai terkumpul RM6,000. Okey, jadi RM10,000 tolak RM6,000, kita dapat nilai buku RM4,000. Okey. Okey, berikutnya kita akan gunakan rumus untung pelupusan sama dengan harga jualan tolak nilai buku. Jadi, harga jualan RM4,500 tolak dengan nilai buku RM4,000, kita dapat RM500. Yang ini kita kenali sebagai untung pelupusan. Okey, untung pelupusan ialah satu hasil kepada perniagaan kita, ya. Jadi di dalam akaunten rugi kita akan rekodkan untung pelupusan ini bersama dengan hasil-hasil yang lain, dan untung pelupusan akan menambahkan untung bersih perniagaan. Okey, jadi ingat itu, ya, untung pelupusan akan menambahkan untung bersih. Alright, dalam bagaimana tadi kita tengok dia punya rumusan ataupun bagaimana cara mudah untuk kita tahu kita dapat untung atau rugi pelupusan. Okey, sekiranya harga jualan lebih besar daripada nilai buku, okey, maksud dia kita akan dapat untung. Okey, harga jualan lebih besar daripada nilai buku ataupun hasil tolak harga jualan dengan nilai buku mendapat angka positif, itu ialah untung pelupusan. Okey, yang ni kamu kena kuasailah. Itu saja, ya, untuk kita tentukan untung. Harga jualan tolak nilai buku. Kalau dapat positif, untung pelupusan. Kalau dapat negatif, rugi pelupusan. Alright? Okey, cuba lihat contoh 2. Okey, cuba kita lihat contoh yang kedua. Sebuah kenderaan dibeli pada harga kos RM35,000 pada 1 Januari. Okey, harga kos RM35,000 dijual pada harga RM23,000 dan susut nilai terkumpul RM10,500. Jadi, step pertama, kira nilai buku. Okey, so masukkan angka tu, harga kos tolak susut nilai terkumpul. Okey, kita dapat nilai buku RM24,500. Okey. Okey, kita bandingkan nilai buku dengan harga jualan. Harga jualan RM23,000, nilai buku RM24,500. Jadi harga jualan lebih rendah daripada nilai buku. Maksud kat sini kita dapat rugi pelupusan. Berapa rugi dia? Rugi dia ialah RM1,500. Okey. So, cikgu harap you all jelas, ya. Jelas bagaimana kita nak kira untung ataupun rugi. Okey, jadi itu step pertama yang perlu kita kuasai. Okey, seterusnya tadi cikgu kata apabila kita buat pelupusan, 3 akaun akan terlibat, ya. Kita perlu rekodkan dalam 3 akaun, iaitu pertama akaun aset bukan semasa yang terlibat, yang kedua akaun susut nilai terkumpul aset tersebut, aset yang dilupuskan, dan yang ketiga kita buka akaun pelupusan aset. Alright, jadi nak tahu cara-cara merekod dalam akaun-akaun ini, okey, kita tunggu video cikgu yang akan datang. Okey, jumpa lagi. Bye.